isu Rohingya ini isu yang agak panas. Agak yang rakyat Langkawi sendiri pun dah sembunyilah macam mana pun. Kita bukan sembunyi bangkai semut. Tapi benda yang memang orang boleh bau. Alasan yang diberikan macam biasa. Alasan yang sama. Sampai ke sempadan tekong terjun laut. Tekong terjun laut, naik bot lain dan tekong lari. Cuma satu lah nak tanya. Siapa yang bawa bot tu? Yang bawa bot tu daripada sempadan ke Langkawi. Siapa bawa? Kalau dah tekong semua pakat terjun dalam laut. Dan bot tu bukannya mewah pun. Dah pernah tengok dah bot tu? Nanti ambil luang masa saya bawa pergi tengok bot tu. Satu bot kayu. Bot kayu. Tak ada pun navigator ni macam canggih-canggih, tak ada teknologi. Tak ada. Yang ada hanyalah mungkin topong kot. Topong. Tapi bayangkan, kita cuma kena fikir secara yang orang kata apa? Diterima akal lah. Dia berlepas daripada Kok Bazar. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dalam Google Map, Kok Bazar ni nak ke Langkawi, dia akan melintasi beberapa negara. Jauh ni. Kita bukan cakap soal daripada Perlis nak pergi ke Kedah. Jauh. Jadi nak lintas tu pun dah akan melalui beberapa pihak keselamatan negara tersebut dan baru jumpa negara kita. Dan di penghujung Tanjung Kemarung tu, kalau di Langkawi panggil Tanjung Kemarung, ada satu radar yang saya sebutkan sebelum ni. Bila saya sebut radar ni, ramai pula yang marah saya. Apa kata ni soal keselamatan lah apa semua. Tapi dah keselamatan kita sampai Rohingya boleh masuk ke Langkawi, keselamatan yang macam mana? Saya melahirkan rasa kesal lah. Sebab benda ni memang saya dah habaq berkali-kali. Pastikan tidak ada lagi pembolosan, pastikan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini berlaku. Sebab alasan-alasan yang sama akan diguna pakai. Tekong terjun laut, sengaja rosakkan bot, sengaja rosakkan enjin. Ini memang selalu berlaku daripada dulu, kini dan selamanya. Benda yang sama. Mungkin alasan ini boleh diterima pakai oleh wakil rakyat sebelum saya. Tapi bukan saya. Saya rasa saya tak boleh terima alasan ni. Alasan ni hanyalah alasan yang mungkin untuk melepaskan diri. Walaupun saya terima pemakluman bahawa telah pun dikeluarkan kenyataan daripada pihak National Task Force yang mengatakan bahawa bot maritim dan juga polis marin telah pun memintas dan ada Rohingya yang dah terjun ke laut, 56 orang tak silap terjun ke laut untuk menuju ke pulau. Makna kata bot tu dah makin hampir dengan Langkawi. Dah dekat dah nampak pulau dah, sebab tu dia terjun. Tapi sebelum dia sampai tu, tak ada kah penguatkuasaan kita yang ada di situ? Dan cadangan juga saya bagi tahu, sudah sampai masanya. Saya juga minta pihak kementerian tolonglah. Dah sampai masa serahlah hak jagaan laut ni ataupun maritim kita kepada pihak TLDM. Bagilah kepada pihak TLDM, kerana mereka mempunyai taktikal, mereka faham dengan teknik-teknik selok belok laut ni, dan mereka juga mempunyai kemampuan untuk menjaga armada Malaysia kita. Dan satu lagi pihak yang ingin saya tekankan, yang mungkin saya tak sebut pada sidang media yang sebelum ini,
berkenaan dengan custom di Raja Malaysia, di mana pihak custom juga mempunyai maritim, mempunyai boat dan juga mempunyai akta, di mana akta dia cukup luas. Kalau panggil Lautan Malaya ni, selagi itulah kuasa diberikan kepada custom. Jadi saya tak tahulah kat mana custom. Kalau kita nak hitung balik semua agensi-agensi yang ada di Langkawi, kita ada TLDM, bukan kata kapal perang, base Navy di sana. Tu saya kata kemampuan TLDM melebihi daripada APMM. Kita ada APMM, kita ada custom, kita ada polis marine. 4 agensi. Tak tahulah aku nak tambah satu lagi, cukup 5. Kita ada bantuan daripada radar, kita ada bantuan daripada kapal perang. Tapi nak buat macam mana? Relax ya, kapal kayu masuk. Tak boleh detect, tu masalah sikit lah. Dia tak boleh detect, tu masalah sikit. Tapi bukan saya nak memperkecilkan. Ada juga, saya masa sidang media yang pertama, 2 laporan polis yang dibuat ke atas saya oleh ex-Navy. Konon saya ni menjatuhkan maruah kepada ex-Navy. Bapa saya pun ex-Navy. Saya main atas kapal perang di Lumut Perak. Jadi makna kata, apalah guna kalau kata kerih bersilang di bahu, tapi isu keselamatan kita biarkan macam tu je. Apalah guna kalau kata jata negara kita junjung di atas kepala. Kalau isu kedaulatan dan juga maruah negara kita biar orang pijak macam tu. Bila kita kata macam tu orang marah. Tapi sampai bila? Sampai bila kita nak tahan, ataupun sampai bila kita nak biar macam tu? Sampai bila kita nak terima? Saya nak tanyalah, yang mana yang kita terima yang sampai hari tu, hak lepas ni, mereka masih lagi di pusat tahanan di Langkawi. Masih lagi. Masuk pula yang baru 256. Betul ya? Sebab saya tak dapat laporan rasmi. Dia pun tak bagi. 256, tak apalah, dia pun tak bagi pun tak apa. Rakyat ada. Rakyat boleh bagi kat saya. 256 plus dengan yang duk ada hari tu. Berapa dah? 300 lebih. Kat 400 lebih. Takkan ada lagi kot masuk nanti? Akan ada lagi masuk nanti. Sedangkan agensi-agensi ni dah tahu lebih awal dah. Bila saya kata macam tu, dia kata, pandailah YB cakap pandai, mai try join tengok. Dalam komen Facebook lah. Cuba tanya tengok MIO, military mesti depa ada intelijen. SB, polis mesti ada intelijen. Takkanlah pihak keselamatan kita tak ada. Semua tu ada. Jadi tak mau sentuh lebih banyak. Nanti depa tangkap pula. Ya, cuma saya nak bagi tahu, bagilah macam mana alasan sekalipun, saya minta maaf banyak-banyak, saya tak terima alasan tu. Bukan saya nak terima alasan. Kalau kata nak usir, okey. Repair kapal tu, ataupun guna balik kapal yang mai awal tu, bubuh balik semua tu depa, hantar balik. Kapal yang mula ada, tak rosak pun, hantar balik. Bubuh makanan bagi elok, hantar balik. Thailand boleh buat, Indonesia boleh buat. Kenapa kita nak buat? Nak terima depa. Ramai lagi rakyat kita yang susah. Ramai lagi rakyat kita yang perlu jagaan dan juga pendekatan daripada kita. Mungkin yang ni ikut yang dia kata 1000 booking yang masuk tu kan. Jadi saya nak minta sangat-sangat pihak SPRM, saya tekankan dekat sini, pihak SPRM, tolong jalankan tugas SPRM. Tolonglah cek apa yang tak kena ni sebenarnya. Apa yang tak kena? Ini soal keselamatan. Saya pertekankan berkenaan soal keselamatan. Soal keselamatan kita jangan kompromi, dan saya harap sangat-sangat tak ada campur tangan daripada mana-mana orang politik
jangan campur tangan daripada mana-mana kementerian ataupun orang-orang yang berprofil tinggi. Berkenaan dengan PC ini juga, saya dah maklumkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui WhatsApp. Saya kata berkenaan dengan pendaratan Rohingya, dan saya akan buat PC. Mungkin dia tahu kot yang saya akan agak keras, tapi keras pun sebab teguran. Bukan sebab nak menghina, bukan sebab nak mencaci, tapi sebab teguran. Saya sayangkan negara saya sayangkan negeri saya, dan saya sayangkan tempat saya. Jadi kalau anda pun sayangkan tempat-tempat anda, sayangkan negeri anda, pakat-pakatlah kita bersama-sama jaga. Dan juga kita bersama-sama mohon supaya dihantar balik ataupun dikeluarkan kembali pendatang-pendatang ataupun Rohingya ini daripada negara kita. Baik. Bagi sebut ini memang kekuasaan perairan ni lemah, kan? Kalau yang pertama, statement pertama saya buat sidang media, saya sebut perlu dipertingkatkan. Okey, saya sebut perlu dipertingkatkan. Bukan kata lemah. Ada dua maksud beza tu. Cuma kali ni dia tak ditingkatkan. Tingkat tu dah tingkatkan. Perlu diperketatkan. Perlu diperketatkan. Jangan kata lemah lagi, pemarah saya pula. Okey. Cuma saya sebut agensi, tolonglah. Saya faham laut tu luas. Saya tak nafikan laut tu luas. Tapi saya tak suruh pun pergi berlari atas laut. Kapal perang pun dah cukup dah. Radar dia, radius dia besar. Radius dia jauh. Boleh detect. Bukan sonar. Sonar nak tengok ikan. Ni radar. Radar kapal perang. Di bot APMM pun ada radar. Kapal perang kita pun ada radar. Bot marine pun ada radar. Radar yang di Tanjung Kemarung tu pun ada radar. Tapi itulah. Bot kayu. Ini pakai bomoh ni. Dia melibatkan semua. Bukan kata pelancongan di Langkawi saja. Terutamanya orang Langkawi sendiri. Orang Langkawi sendiri pun marah. Berkenaan dengan ni. Dah lalang kalau nak cek apa SPM nak cek. Cek sekali dengan Bukit Malut. Tak ada masalah. Yalah. Nak sound tu saya dah biasa dah kena. Tak ada masalah. Nak maki saya pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab saya buat benda yang betul. Buatlah. Kena buat. Jangan kita memperjudikan ataupun kita meletakkan kedaulatan negara kita ke tempat yang salah. Tapi balik kan memang orang berumur kan kata makin ramai Rohingya di. Ya, orang marah berkenaan dengan Rohingya. Jadi orang marah berkenaan Rohingya, orang sebab ada juga Rohingya yang duduk di Bukit Malut. Sebab tu saya kata buat sekali dengan Bukit Malut. Tak ada masalah. Buat. Ada orang kata fixed deposit untuk mengundi. Saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Buat. Kalau perlu buat pemutihan, buat. Sebab rakyat memang tempat kita. Tempat kita. Sebab apa Rohingya tak diterima tempat mereka? Kalaulah kata kita terima Rohingya, lepas tu kita nak ambil, lepas tu kita nak hantar balik, saya nak tanya, sebab yang mereka lari tu pasal apa? Sebab mereka lari. Adakah mereka nak balik? Jadi janganlah terima. Jangan terima langsung. Sebab kita takkan boleh hantar. Jadi kita akan terima mereka dan kita akan bela mereka. Jadi tak ada masalah. Saya boleh untuk buat. Saya bagi orang kata fully support untuk perkara-perkara ini yang melibatkan isu pendatang. Sebab saya bertekad, sekiranya ada sedikit jawatan yang diberikan, saya akan buat sebaik mungkin untuk kita cleankan ataupun kita bersihkan pendatang tanpa izin di Langkawi. Kalau boleh di Kedah, alhamdulillah, saya boleh buat, insyaAllah. Saya cuba buat dekat yang saya mampu lah. Kalau tak mampu tu kuasa Allah Ta'ala. Okey. Yang lain? Ada apa-apa lagi tak?
isu Rohingya. Saya tahu isu ni agak panas. Agak panas dan agak akan adalah nanti mungkin menteri akan komen, menteri akan kata janganlah itu ini apa semua. Tapi inilah hakikat yang terpaksa kita hadapi. Kita orang kata apa yang pasal yang apa menyusu anak di rumah ya. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati tak makan. Jadi saya wakil rakyat. Jadi tugas saya bawa suara yang disuarakan oleh rakyat. Yang lain nak marah, dipersilakan. Yang penting saya sampaikan apa yang rakyat saya sampaikan. Cukup takat tu.